Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sallam bi sunnatihi ila yaumiddin. Al-ikhwah al-a'izza, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila hadha al-barnamij tunazzimuhu al-munazamah العالمية لخريج الأزهر. وإنني إذ أشكر السادة القائمين بالمنظمة لهذه المبادرة الطيبة النافعة جميعا إن شاء الله. حديثي يكون حول موضوع أهمية تصحيح الترجمة الدينية وخطورة إهمالها. Tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kerana dapat bersama-sama dalam program anjuran Al-Munazamah Al-Alamiyah di Azhar, dan tajuk saya ialah tentang kepentingan terjemahan agama yang betul dan juga tentang risiko kesalahan atau kesilapan yang dilakukan. Jadi alhamdulillah, sebagaimana kita tahu bahawa terjemahan ini suatu perkara yang sangat penting dalam perkembangan tamadun Islam. Bahkan terjemahan juga dianggap sebagai salah satu faktor berkembangnya keilmuan Islam dan seterusnya berlaku tamadun Islam yang berpaksikan tamadun ilmu dalam sejarah kemanusiaan seluruhnya. Jadi dalam konteks Islam ini kita tahu bahawa Allah SWT menjadikan manusia ini berbagai bangsa, berbagai warna kulit dan juga berbagai bahasa yang tentu sekali adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri, sebagaimana Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, sebagai salah satu sumber kepada umat Islam ini, sumber utama keilmuan Islam ini ialah Al-Quran yang tertulis dalam bahasa Arab. Dan tentu sekali apabila disebut moga-moga kamu berakal, bermakna kamu berfikir. Bayangkan bagaimana mereka yang tidak menguasai bahasa Arab, bagaimana boleh memahami apa yang dikehendaki oleh Al-Quran. Allah juga berfirman, Qul ayuhan nasu inna rasulullah ilaikum jami'a. Dan banyak lagi ayat Al-Quran yang berkaitan, yang dapat dikaitkan bagaimana pentingnya penyebaran maklumat dan juga ilmu-ilmu yang tentu sekali keasliannya dalam bahasa Arab, iaitu dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan juga dalam kitab-kitab karangan ulama-ulama yang muktabar, seluruhnya dalam bahasa Arab, iaitu bahasa Al-Quran sebagai lisanan Arabian mubinan. Tuan-tuan dan puan sekalian, terjemahan ini satu yang sangat digalakkan, dan kalau kita melihat dari segi apa yang wujud pada hari ini, tentu sekali banyak hasil-hasil terjemahan yang telah pun dilakukan. Walaupun kita terdapat beberapa kesilapan, beberapa kelemahan yang berlaku dalam terjemahan ini, tetapi usaha terjemah itu sesuatu yang sangat dihargai. Kerana tanpa terjemahan, mungkin banyak maklumat ajaran Islam ini tak dapat disebarkan secara meluas. Dalam konteks ini, walaupun itu berlaku dan mungkin agak susah kita nak melahirkan ramai para penterjemah sebenarnya, tetapi perlu juga diperhatikan terhadap beberapa kesilapan dan juga kelemahan yang berlaku, sama ada disengajakan ataupun kelemahan yang dihadapi oleh para penterjemah. Karena dalam konteks bahasa Melayu sebagai contoh, kalau seseorang yang ingin terjemahkan buku-buku yang muktabar dalam bahasa Arab, dan saya kira bukan senang dengan istilah-istilah mustalahat, dari segi ibarat-ibaratnya, dari segi nahwunya, sorafnya, dari segi balaghah, kinayah, majaz dan sebagainya, ini bukan senang nak diterjemahkan ke lain daripada bahasa Arab. Dan bahasa Arab tentulah mempunyai kelebihan tertentu dalam konteks ini. Ini tuan-tuan dan puan sekalian, terdapat banyak ilmu-ilmu yang didapati yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, ulum hadis, dengan ilmu akidah, tauhid, mantik, falsafah, tasawuf, tafsir, fiqh, usul fiqh, dan lain-lain lagi ilmu yang begitu banyak memang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kita ini, dan kita perlu memperhatikan tentang mungkin kelemahan yang berlaku itu dalam terjemahan itu, sejauh manakah boleh menyebabkan salah faham terhadap Islam. Kerana para penterjemah ini mestilah
mempunyai dua kemahiran dalam bahasa Arab tentu sekali dan juga dalam bahasa Melayu. Jadi ini satu saya sebutkan tadi sebetulnya sukar juga untuk menghasilkan para penterjemah ini, sama ada mereka ini memang berkebolehan tetapi tidak berminat, tetapi yang berminat tetapi tidak mempunyai kebolehan yang sewajarnya. Jadi dua perkara yang harus diambil perhatian, dan sebab itu dalam konteks terjemahan-terjemahan yang berlaku ini kita harus mengambil perhatian tentang sekiranya berlaku kelemahan yang saya sebutkan tadi, tetapi usaha-usaha terjemahan itu sangat dihargai. Al-Quran Al-Karim juga diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dalam tulisan Jawi. Jadi itu mungkin terjemahan yang dapat dipastikan kerana pihak berkuasa di negeri masing-masing boleh pastikan tentang terjemahan ini, kerana Al-Quran ini satu kitab sahaja dan tidak mungkin perlu terlalu banyak terjemahan, kerana itu juga boleh menimbulkan sesuatu yang kurang baik sekiranya terlalu banyak terjemahan Al-Quran, dan bukan senang juga bagi saya nak terjemah Al-Quran ini kerana satu kumpulan. Begitu juga bahasa Inggeris pun amat terhad. Itu sebagai satu terjemahan yang diterima sebagai terjemahan yang betul, yang tepat oleh dunia akademik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Al-Quran, hadis-hadis juga dalam bahasa Inggeris sudah didapati yang relevan dengan kita ini, bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Para pelajar peringkat master dan PhD juga tentu sekali dalam penulisan mereka dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, sebenarnya mereka perlu rujuk kepada sumber-sumber original. Tidak ada sebab seorang pelajar dalam bidang atau peringkat MA atau sarjana dan PhD untuk rujuk kepada terjemahan khasnya dalam buku-buku bahasa Arab. Sebagai contoh, mereka boleh pergi kepada original teks tentang kitab-kitab itu, dan seterusnya mereka akan terjemahkan ke dalam bahasa Melayu juga. Sekiranya tesis itu dalam bahasa atau disertasi itu dalam bahasa Melayu. Jadi apa yang penting ialah kepastian terjemahan itu. Kalau sama, mereka juga boleh membantu dalam konteks meneliti terjemahan-terjemahan yang terdapat itu adakah tepat dengan maksud sebenar ataupun tidak. Dalam hal ini kita dah mendapati pihak Al-Azhar Al-Sharif telah mengambil satu inisiatif penting di mana ulama-ulama Azhar selama ini telah pun mengkaji dengan teliti terjemahan Al-Quran Al-Karim. Saya kira dalam semua bahasa. Yang setahu kita mungkin dalam bahasa Melayu pun ada, dalam bahasa Inggeris, mungkin dalam bahasa-bahasa lain. Saya tidak pasti adakah wujud terjemahan Al-Quran dalam bahasa-bahasa lain ataupun beberapa bahasa dunia ini memiliki terjemahan Al-Quran. Jadi pihak Al-Azhar telah mengambil perhatian perkara ini dan telah menyediakan satu sistem khas dalam halusi terjemahan-terjemahan yang telah dicetak itu, yang dikeluarkan. Itu satu inisiatif yang sangat dihargai, kerana patutnya terjemahan itu telah diperakukan oleh pihak Azhar. Jadi umat Islam di seluruh dunia mungkin boleh membaca, meneliti terjemahan-terjemahan ini setelah ada kelulusan daripada pihak Al-Azhar misalnya. Jadi ini perlu umat Islam sedunia ini dalam global ini patut ada satu pihak berotoriti tinggi dalam memastikan ketepatan terjemahan itu berdasarkan suatu perhatian yang diberi khas oleh pihak Al-Azhar misalnya. Jadi kita tahu juga bahawa terjemahan Al-Quran ini juga pihak penterjemah mestilah seorang yang mahir dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Melayu. Sementara kalau beliau seorang English man, mestilah juga mahir dalam bahasa Inggeris. Kerana Al-Quran ini satu kitab Bilughatul Arabiyyah yang tinggi nilai sastranya, tinggi bahasanya, dan halus takbiratnya, ayat-ayatnya yang perlu kepada suatu kepahaman yang mendalam dari segi bahasa. Jadi itu harus dipenuhi oleh mereka yang berminat untuk melakukan terjemahan. Tetapi bagi saya mungkin apa yang telah ada terwujud selama ini mungkin satu sumber yang boleh kita rujuk dan nak pastikan kelulusan adakah diberikan oleh Al-Azhar, dan mungkin tidak berbangkit sebenarnya untuk memperbanyakkan terjemahan Al-Quran pada masa ini untuk kehadapan, kerana mungkin sudah cukup. Al-Quran itu satu yang diturunkan semenjak lebih 1000 tahun yang lalu dan sudah jelas kepada umat Islam. Cuma mungkin dari segi konteks bahasa, contohnya perubahan bahasa Melayu kita sendiri pun sekarang ini sudah berubah. Tuan-tuan dan puan sekalian, telah menjadi suatu kewajipan juga bagi saya kepada
pihak Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar yang berada di seluruh dunia pada masa ini, tentu sekali boleh juga berperanan untuk meneliti juga terjemahan yang berlaku ini. Mungkin ini satu perkara yang besar sebenarnya. Bagi saya bukan suatu yang mudah kerana kita terpaksa memiliki tokoh-tokoh pakar-pakar dalam pelbagai bidang ilmu, dalam bidang disiplin ilmu yang berbagai. Jadi itu saya sebutkan tadi. Bukan semudah itu, cuma kita boleh mengambil perhatian mengenai pasti pakar-pakar ini. Jadi faktor terjemahan ini ialah sama ada sesuatu kitab itu sememangnya pengarang itu seorang yang mempunyai aliran tertentu yang diterjemahkan, ataupun mungkin sesuatu kitab tertentu itu diterjemahkan secara salah bertujuan untuk membantu fikiran-fikiran tertentu, aliran tertentu itu berkembang atau tersebar dalam kalangan Islam. Jadi ini harus juga dikenal pasti. Walaupun kita harap terdapat dalam kalangan alumni saya ini sendiri dan juga para ulama. Kita di Malaysia ini pun, di negara ASEAN ini, 4 negara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura dan juga Selatan Thailand yang boleh membaca dengan baik. Jadi ini perlunya terjemahan, dan insya-Allah kalau boleh kita mencadangkan juga Rabitah ada suatu jawatankuasa khas terjemahan ini. Okey, begitu sikit sebanyak tentang tajuk yang disebutkan tadi. Terima kasih kepada semua. Ada Dr. Muhammad Fakhruddin bin Abdul Muati, Rais Farah Al-Munazzamah Al-Alamiyah di Khilil Azhar, Malaysia. Aqulu qouli hadza wa syukran lakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.